Cikgu akan terangkan pengawetan makanan. Kaedah-kaedah pengawetan makanan yang ada. Dan cikgu nak awak pilih. Okay. Setiap orang perlu pilih pengawetan makanan mana yang dia nak buat projek. Okay, projek ni cikgu bagi masa kalau boleh minggu ni lah, sebab minggu lepas cikgu ada bagi tahu kan. Ada siapa-siapa yang dah buat dah? Ada tak siapa-siapa yang dah buat? Belum? Ada tak yang dah buat? Cikgu tanya ni. Ada yang dah buat ke? Senyap je. Dah buat ke belum buat ke pun tak tahu. Belum. Okey, belum. Fahri kata belum. Siapa lagi yang semua belum Semua belum buat projek pengawetan makanan. Ada tak yang dah buat? Belum. Ada tak yang dah buat? Tak ada. Semua belum. Okey. Taufik dah buat belum? Awak angkat tangan? Belum. Okey. So semua orang kena buat jadi hari ni cikgu nak terangkanlah kaedah ni. Nah. Okey, cikgu share screen. Kalau siapa tak dengar suara cikgu, tolong bagi tahu ya. Okey, cikgu terangkan pasal kaedah pengawetan makanan dulu. Macam yang dalam buku teks awak tu. Okey. Siapa yang belum isi kedatangan, tolong isi. Penting Okey, so dalam kaedah pengawetan makanan ni, kita ada 10 kaedah sebenarnya. Tak salah cikgu 10. Okey. Dalam buku teks ni lah. Okey, kita tengok satu-satu Kita ada pendidihan, penjerokan, yang kedua penjerokan, yang ketiga pembungkusan vacuum, pengeringan, keempat pengeringan, kelima penyejuk bekuan dan pendinginan. Nombor tadi berapa? 1, 2. Mana tadi? Okey, pendidihan. Yang pertama pendidihan, kedua penjerokan, ketiga pembungkusan vacuum. Keempat pengeringan, kelima penyejuk bekuan dan pendinginan. Keenam pemasinan, ketujuh pengetinan dan pembotolan. Ke-8 pempastiuran, ke-9 pelilinan dan ke-10 penyalaian. Okey, penyalaian. So kita ada 10 semua. Kalau ikut dalam buku teks awak tu ada 10. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada lagi lah. Okey. Tapi kita ambil 10 saja untuk darjah 6 ni. So kita tengok satu-satu. Okey. Pendidihan. Okey, pendidihan ni salah satu pengawetan makanan untuk menyingkir dengan cara menyingkirkan air daripada makanan. Kan awak dah belajar makanan rosak disebabkan ada apa? Tak nampak. Apa dia? Tak nampak? Apa dia? Tak nampak? Tak nampak skrin? Tak nampak pun. Tak nampak skrin? Okey, jap. Okey. Cikgu stop balik. Jap, cikgu share semula. Sebab dah kata tak nampak. Okey, sekarang nampak tak? Nampak. Tak nampak? Nampak. Ya. Okey, sekarang ni dah nampak. Kenapa dia keluar macam dua ni Okay. So awak dah nampak dah. Okey, kita ada pendidihan.
pendidihan ni sebenarnya satu kaedah pengawetan makanan dengan menyingkirkan air. Okey. Seperti yang awak tahu, makanan rosak disebabkan apa? Sebelum ni. Makanan rosak disebabkan apa? Yang minggu lepas. Makanan rosak sebab ada apa? Punca makanan rosak kerana tindakan mikroorganisma. Macam mana adanya tindakan mikroorganisma tu? Ingat balik masa awak belajar mikroorganisma. Okey? Masa awak belajar mikroorganisma. Kenapa Taufik angkat tangan? Taufik ada apa masalah angkat tangan? Taufik ada masalah ke? Taufik, ada masalah ke yang awak angkat tangan? Okey, awak ingat balik, kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Kenapa mikroorganisma tu boleh bertindak? Sebabnya ada 5 faktor tu. Okey, yang awak belajar masa tajuk mikroorganisma. Masa tajuk mikroorganisma, mikroorganisma dia boleh membiak ataupun dia boleh bertumbuh disebabkan adanya air. Apa lagi keperluan mikroorganisma untuk dia bertumbuh? Udara. Ada air, ada apa lagi? Sukan, ingat balik sukan. Suhu, Udara. suhu yang sesuai, mesti ada udara, mesti ada air. Okey, bagus Ikram. Apa ni Fahri? Siapa yang jawab tadi kan? Okey, mesti ada air. Sukan, ingat balik sukan. Sukan tu apa? Ingat balik. Dia sekejap cikgu tulis lah kat sini. Takut awak ni banyak lupa dah ni. Asyik lupa. Wan, udara, karbon dioksida, air. Ingat balik lah. Komputer cikgu pun lambat Lagi lah. satu nutrien. Okey, sukan. Ingat balik, sukan. Sukan ni apa? Ingat balik. Suhu. Udara. Okey, kita kecilkan sikit. Okey. Suhu yang sesuai. Okey. Suhu Udara. yang sesuai. Lagi apa? Udara, Suhu yang sesuai. Okey, lepas tu ada udara. Okey. Ada udara. Lagi ada apa? karbon dioksida, Ada air. Ni. Tu kan. Suhu yang sesuai, udara. Lepas tu K ni apa? Mesti karbon ada dioksida, keaksidan. keaksidan, Okey, keaksidan yang sesuai untuk mikroorganisma tu membiak. Lagi apa? A ni air. N ni apa? Mesti ada apa? nutrien, Okey, nutrien. Barulah. Siapa yang jawab nutrien tadi? Fahri, Okey, Fahri. Okey, so ada 5 ni. Suhu yang sesuai, udara, keaksidan, air, nutrien. Okey, ada kelima-lima faktor ni. Jadi adalah tindakan mikroorganisma ke atas makanan tersebut. Jadi sebab itulah makanan tu rosak. Jadi untuk hari ni bagaimana kita nak tengok bagaimana kita boleh elak makanan tu supaya lebih cepat rosak. Supaya dia tidak rosak ataupun makanan dia akan rosak tapi lambat lah. Okay, jadi ni adalah kaedah-kaedah untuk melambatkan makanan tu rosak. Okay, so kita ada yang pertama adalah pendidihan. Okay, kalau tengok kat sini, yang pertama sekali kita ada pendidihan. Okay, pendidihan ni macam mana boleh bagi makanan tak rosak? Sebab bila kita panaskan makanan pada suhu yang tinggi, nampak ni? Suhu yang tinggi dan juga pendidihan ni juga, okey, pendidihan ni dia ada air tau, air ada.
Tapi dia boleh memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Kalau suhu yang tidak, kiranya suhu ni mikroisma membiak. Okey, so suhu ni suhu tidak sesuai. Suhu tidak sesuai untuk mikroorganisma. Okey, sebab itulah suhunya tinggi jadi dia boleh membunuh mikroorganisma. Sebab itulah kita buat pendidihan yang pertama. Okey, pendidihan tu contoh dia masak lah. Kita masak makanan tu. Mak awak masak rendang kan. Lepas tu rendang ni biasanya dia tahan lama. Okey, dia tahan lama tu maksudnya kalau kita masak semalam, pagi ni dia okey lagi. Dia tak basi. Jadi kalau nak lagi tahan lama, kita kena panaskan lah. So dengan cara pendidihan ni, nama dia pendidihan lah. Okey, kemudian kita ada cara penjerokan. Okey, penjerokan ni faktor yang mana satu? Kita guna faktor yang mana satu? Suhu yang sesuai ke, air ke, keoksidan ke, udara ke, nutrien. Kalau pendidihan ni suhu ni, yang suhu ni. Kalau penjerokan yang mana satu? Kita guna yang mana satu? Faktor yang mana satu? Keasidan. Keasidan. Okey, bagus. Keasidan. Keasidan. Okey. Jadi penjerokan ni termasuk dalam faktor keoksidan. Kenapa keoksidan? Bukannya bubur asid. Keoksidan ni maksud dia bukannya kita bubur asid dekat makanan tu. Maksudnya dia duduk dalam larutan gula ataupun garam yang pekat. Kita panggil dia mempunyai keoksidan. Jadi keoksidan ni tidak sesuai. Keoksidan tidak sesuai untuk mikroorganisma. Untuk mikroorganisma membiak. Okey. So keoksidan ni tidak sesuai untuk mikroorganisma membiak. Okey. Sebab apa? Sebab makanan ni direndam ataupun direndam ataupun diletakkan di dalam larutan gula dan garam yang pekat. Okey? Awak tahu makanan bagi mikroorganisma ialah gula kan? Tapi kalau gula tu terlampau banyak, dia sangat pekat, yang itu dah mikroorganisma tak boleh hidup dah. Memang mikroorganisma dia akan aktif kalau dia dapat nutrien. Nutrien bagi mikroorganisma ialah gula. Tapi gula tu dalam kuantiti yang sedikit lah. Bukannya kuantiti yang terlampau banyak. Okey, kalau terlampau banyak dia dah menjadikan satu keadaan keoksidan yang tidak sesuai untuk mikroorganisma tu membiak. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey, kemudian kita ada juga pembungkusan vacuum. Okey, pembungkusan vacuum ni macam mana? Pembungkusan vacuum ni dia ambil faktor yang mana? Okay, ada pula yang baru masuk. Okey. So dia ambil faktor yang mana? Suhu dah tadi, air dah, air belum. Okey, suhu dah. Tadi suhu dah, lepas tu keoksidan dah. Yang ni yang mana? Pembungkusan vacuum. Okey, pembungkusan vacuum ialah faktor udara. Okey, faktor udara. Kita dah tahu dah mikroorganisma ni dia akan membiak kalau adanya udara. Kalau dapat udara, air semua kan. Sekarang ni kita nak jadikan makan tak ada udara dalam makanan ni. Jadi dengan cara pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum ni apa?
Pembungkusan vacuum ni ialah proses di mana kita keluarkan semua udara daripada bekas ataupun pembungkus makanan. Okey. Kita keluarkan udara. Jadi bila kita keluarkan udara, contoh dia lobak merah ni lah. Kalau awak nampak, kita bubur dalam plastik. Bila kita bubur plastik, sebenarnya ada udara lagi dalam tu. Kadang-kadang awak ikat plastik kan macam plastik tu kembung kan. Jadi nak bagi betul-betul tak ada udara, betul-betul makanan ni tak ada udara, dia akan ada satu mesin. Dia mesin untuk keluarkan udara. Okey, mesin untuk vacuum. Okey, dekat Shopee pun ada jual. Okey, sama juga dengan sausage. Okey. Yang ni nama dia pembungkusan vacuum. Sebab dia keluarkan udara dan menjadikan plastik tu melekat betul-betul dekat makanan. Inilah ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. So yang ini mengambil faktor udara. Okey, sebab tiada udara jadi mikroisma tidak dapat membiak. Sebab mikroisma ni ialah benda hidup macam manusia juga. Jadi dia perlukan air, perlukan udara. Okey. Jadi bila tak ada udara, dia tak boleh hidup lah. Tak boleh bernafas. Okey. So yang ini keaksidan yang atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroisma bertumbuh atau membiak. Macam cikgu dah bagi tahu tadi lah. Okey. Tu jeruk dalam air garam ataupun air gula. Macam telur masin awak buat tu kan. Telur masin tu. Telur masin tu nama dia pemasinan pula, bukan penjerukan pula. Okey. Pemasinan, kita ada pemasinan. Okey, so kita tengok lagi yang lain. Okey, pengeringan. Pengeringan ni dia ambil faktor yang mana? Kelas? Siapa nak jawab? Dekat, siapa jawab, dia dikira murid aktif. Kalau siapa nak hadiah untuk murid yang aktif, kenalah jawab. Banyak-banyak. Okey, pengeringan ni dia ambil faktor yang mana? Tu tengok kat sini. Faktor yang mana satu? Suhu ke, air ke, keaksidan ke, udara ke, nutrien? Dia ambil faktor yang mana? Air. Okey, Ikram, betul. Dia ambil faktor air di mana ketiadaan air menyebabkan mikroisma akan mati ataupun menjadi tidak aktif. Yang ini. Okey. So pengeringan ni adalah satu kaedah untuk mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Okey. Contohnya mak awak buat ikan kering. Kan? Mak awak buat ikan kering. Apa lagi? Sotong, jemur sotong kering kan? Okey, sebab apa buat ikan kering tu? Sebab nak singkirkan air. Okey. Nak bagi dia betul-betul kering. Jadi bila tak ada air dalam ikan tu boleh tahan lama lah. Itulah dia punya tujuan sebenarnya mengeringkan bahan-bahan ni. Okey, apa lagi yang mak awak buat kering? Asam glugo, lagi apa? Ikan kering, asam glugo, kan? Okey, tu contoh pengeringan. Kemudian kita ada penyejuk, bekuan dan pendinginan. Okey, yang ini kebanyakannya rumah semua ada. Okey, kita ada peti sejuk. Okey, peti ais kan? So, peti ais dia ada dua bahagian. Okey, bahagian yang di bawah dengan bahagian dekat atas. Bahagian yang dekat atas tu kita panggil pendinginan. Yang tempat frozen, simpan ais, simpan aiskrim, simpan lauk-lauk, kita letak dekat penyejuk bekuan. Okey, nama dia penyejuk bekuan. Tu bahagian atas.
Bahagian atas kita panggil penyejuk bekuan. Yang ni. Ni bahagian atas ni penyejuk bekuan. Bahagian bawah pendinginan. Okey? Pendinginan ni sesuai untuk air-air lah. Air ke buah-buahan, sayur-sayuran kita letak dekat pendinginan. Tapi kalau lauk pauk, aiskrim, ais, okey, benda-benda yang cepat cair kita akan letak di penyejuk bekuan. Okey, frozen. Okey, so penyejuk bekuan dan pendinginan ni adalah satu kaedah untuk dia mengambil faktor suhu. Okey. Dia nak bagi, kalau tadi pendinginan suhu yang tinggi kan. Okey, yang ini untuk suhu yang rendah supaya suhu tu rendah. Sebab microisma ni dia aktif pada suhu bilik. Suhu yang suhu bilik iaitu suhu dalam 25 ke 50 lah. Suhu macam tu. Dia aktif lah. Suhu macam suhu bilik, suhu yang sekarang ni awak pasang kipas je kan. Rumah awak pasang kipas je. Macam tu suhu bilik tu memang sesuai lah untuk microisma membiak. Tu. Jadi bila letak dekat dalam peti ais, okay, atas ke bawah ke, suhu tu dia kalau penyejuk bekuan suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Kalau yang pendinginan ni suhu dia kurang dari 18 darjah Celsius. Okey, microisma ni dia lebih daripada 18 darjah Celsius dia boleh jadi aktif. Okey. So kita ada dua ni. So dia punya faktor dia suhu lah. Cikgu highlight sikit lah. Okey, suhu takat beku tidak sesuai untuk mikroorganisma. Okey. Yang ni pendinginan ni sebab suhu kurang dari 18 darjah Celsius pun tidak sesuai untuk mikroorganisma membiak. Jadi suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif. Nampak tak kat sini? Kenapa kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan ni boleh melambatkan makanan yang rosak. Sebab suhu yang rendah, mikroorganisma kurang aktif. Okey. Okey, yang ni cuba tengok. Pembuatan keju merupakan salah satu kaedah untuk mengawet susu segar. Okey, keju ni sebenarnya buat daripada susu. Okey, buat daripada fresh milk, susu yang segar. Jadi, apakah faktor yang menjadikan keju tu tahan lebih lama? Macam mana kita nak bagi keju tu tahan lebih lama? Letak kat mana? Kalau cheese, keju tu cheese lah. Kita nak letak kat mana? Dia ada dua ada keju, ada cheese yang kena letak dekat frozen. Kena letak dekat penyejuk bekuan. Ada cheese kena letak dekat pendinginan. Okey, untuk tahan lama. Kalau cheese yang lembik-lembik buat kuih tu kan. Cheese yang macam kita buat cheese tart ke, cheesecake ke, cheese yang itu kena letak di dalam frozen. Penyejuk bekuan. Okay, cream cheese tu. Cream cheese tu kena letak dekat frozen. Okay, kalau macam cheese dale, cheese kepingan cheese yang makan dengan roti semua tu, makan dengan burger tu boleh letak dekat pendinginan. Okay, tak perlu letak dekat penyejuk bekuan. Okay, kemudian kita ada, dekat sini dah hujan. Kita ada pemasinan. Okey, siapa boleh bagi tahu kat cikgu Taufik, pemasinan ni apa Nutrien. dia faktor? Nutrien. Takkan nutrien. Faktor apa ni? Sebenarnya kenapa kita letak garam? Pemasinan mesti letak garam kan? Kenapa kita letak garam? Untuk apa? Dia ambil Keasidan. faktor yang mana? Ambil faktor yang mana? Keasidan. Faktor yang mana? Nutrien. Asidan. Faktor nutrien, faktor air.
Okey, bila dia buat kaedah pemasinan maksudnya untuk singkirkan air. Bila singkirkan air, ni menyingkirkan kelembapan. Menyingkirkan kelembapan ni maksud dia menyingkirkan air lah. Menyingkirkan kelembapan pada makanan. Sebab apa makanan lembab? Sebab ada air. Okey? So, yang ni fungsi dia untuk menyingkirkan kelembapan ataupun menyingkirkan air. Okey, kaedah ni merupakan kaedah yang digunakan sejak dulu lagi. Kaedah ini digunakan untuk memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Jadi awak boleh juga buat projek telur masin. Okey, untuk menunjukkan kaedah pemasinan. Tapi awak kena teranglah kaedah ini adalah bertujuan untuk menyingkirkan air. Okey, menyingkirkan air daripada makanan supaya telur tu lebih tahan lama. Okey. Telur ni tak payah letak dalam peti sejuk, dia letak je dekat dalam botol ni dengan air garam tu dia boleh tahan lama lah. Okey, kemudian kita ada pelilinan. Okey, agak-agak awak pelilinan ni fungsi dia untuk apa? Okey, dia ambil faktor yang mana? Faktor mana dia ambil? Untuk singkirkan apa ni? Pelilinan, untuk singkirkan mana? Suhu ke, air ke, keaksidan ke, udara ke, nutrien? Cikgu lupa pula nak tulis. Okey, untuk yang ni pemasinan untuk singkirkan air. Okey, jadi yang ini untuk singkirkan apa pelilinan ni? Untuk menyingkirkan udara. Jadi sebab apa? Dia letak lilin. Menyingkirkan udara ataupun air. Dan air sekali. Okey, bila dia letak lilin, contoh dia buah apple kan yang awak makan tu sebenarnya ada lilin. Jadi sebab itulah buah apple tu kalau boleh jangan makan tak kupas kulit. Lilin tu membahaya untuk kesihatan sebab dia ada bahan kimia kan. Okey, jadi pelilinan ni selalu di-apply dekat buah-buahan yang import daripada luar negeri supaya buah tu tahan lama. Sebab apa buah tu tahan lama? Sebab bila kita letak lilin dekat buah tu, buah makanan tu tak dapat udara, tak dapat air. Okey, telah kira macam dekat makanan tu dia tak kena udara, tak kena air. Jadi bila tak ada udara dengan air, mikroorganisma tak boleh hidup. Jadi makanan tu jadi elok je lah, dia tak rosak lah. Makanan rosak disebabkan oleh mikroorganisma, kena ingat. Okay, so proses ni kita salut lilin. Okay, kita salut lilin. Okay, proses ni menyalut buah dan sayuran seperti apple, oren, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Okey, inilah dia punya fungsi fungsi pelilinan tu. Okey, dapat mengekalkan kesegaran buah supaya buah tu segar. Okey, kemudian kita ada pempastioran. Siapa yang nak jawab ni? Cikgu sebut nama lah. Alia dan Nisha. Alia dan Nisha, pempastioran ni macam mana? Tahu tak? Zafira? Afiq? Taufik? Syakawi? Hello Syakawi. Semua diam je ni. Pergi mana habis? Ada ke tak ada? Ke saja masuk saja? Orangnya tak ada.
Rohibah ni siapa? Rohimah siapa? Rohimah? Oi, Zafira. Dengar tak? Farisha? Ada orang ke tak ada ni? Ada orang ke tak ada? Mas Liza ni siapa? Kenapa semua tak ada ni? Tak menyahut pun. Buka kamera sekejap nak tengok. Bagi beku. Ha? Mana Alian dan Nisha? Mas Liza ni siapa? Syakawi. Ya Allah. Cikgu ni macam cakap dengan pokok aja. Okey, kenapa tak jawab? Yes. Okey. Perpastiuran ni apa? Tak nampak cikgu? Line awak kot, Daniel Haziq. Cikgu rasa line awak kot. Okey, siapa yang tak nampak tu mungkin sebab line, sebab kat sini hujan. Sebab cikgu pun hujan. Okey, perpastiuran ni ialah salah satu kaedah di mana kita panaskan selalunya kita buat pada jus buah-buahan dan susu. Okey, jus buah-buahan dan susu. Okey, cara dia macam mana? Caranya ialah kita panaskan, mula tu makanan tu dipanaskan. Okey, yang ni pengentenan perpastiuran ni yang ini. Okey, susu lembu tadi dah perah kan? Lepas tu kita panaskan. Okey, panaskan dia. Okey, panaskan. Lepas tu dia akan lalu dekat paip ni. Panaskan pada suhu yang tertentu. Lepas tu dia masuk dekat paip ni terus sejuk. Okey, panaskan dan sejukkan cepat-cepat. Tu yang kalau awak tengok susu ataupun jus, dia kena simpan dekat dalam pendinginan. Kan dekat Tesco tu kan. Kena letak dalam peti sejuk. Sebab yang itu dia guna perpastiuran. Kalau macam susu kotak awak, susu yang awak minum, kawan-kawan awak minum, susu yang RMT tu kan. RMT tu susu juga, tapi yang itu dia tak buat perpastiuran. Dia bukan perpastiuran. Sebab itulah dia boleh letak dekat luar. Dia tak payah letak dalam peti sejuk pun tak apa. Melainkan awak dah tebuk. Kalau dah tebuk dengan straw kena bubur dalam peti sejuk lah. Tapi yang ini ialah untuk jus. Macam pil fresh. Macam susu yang kotak. Yang susu kotak yang ada dekat peti sejuk tu kan. Yang itu melalui perpastiuran. Kalau awak tengok. Fresh milk lah. Fresh milk yang kan susu apa? Susu farm fresh kan dia ada dua jenis. Satu yang dalam kotak kan. Ada yang dalam kotak tu dia tak perlu bubur dalam peti sejuk. Letak kat luar pun dia okey. Okey, yang contoh susu RMT awak minum tu. Tapi kalau perpastiuran susu yang dalam botol. Kebanyakan dalam botol, ada juga dalam kotak. Tapi yang itu melalui proses perpastiuran. Jadi dia melalui proses pemanasan dan sejuk cepat-cepat. Disejukkan dengan cepat. Okey. Mula dipanaskan, lepas tu dia kena sejuk cepat-cepat. Okey. So tu perpastiuran. Sekarang ni cikgu penyalaian pula. Okey, penyalaian. Penyalaian ni macam mana untuk singkirkan apa? Perpastiuran ni dia ada dua lah dia punya faktor. Faktor dia ialah suhu. Suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi menyebabkan mikroisma tidak boleh bertumbuh. Suhu tinggi dan pendinginan. Dan dia buat pendinginan.
Pendinginan, suhu rendah pula. Suhu tinggi dan suhu rendah dia punya faktor dia. Sebab mula-mula dia dipanaskan, lepas tu dia penyejukan pula. Pendinginan, suhu rendah. Okey, kalau yang penyalaian untuk singkirkan apa? Kalau penyalaian dia sama macam pengeringan. Dia punya fungsi dia adalah untuk singkirkan, mengeringkan makanan, maksudnya untuk singkirkan apa dia? Air. Untuk singkirkan air. Okey, mengeringkan makanan dengan cara mengasap. Okey, penyalaian ni kita guna asap. Bukan bakar tau, lain. Salai dengan bakar lain. Bakar, dia bakar atas api. Tahu? Kalau salai ni, kita guna asap saja. Asap je. Sebab itulah kalau biasanya kalau awak makan daging salai sedap. Sebab asap dia tu. Tapi sebenarnya tak bagus sebenarnya makan asap ni. Sebab biasalah asap ni sebenarnya daripada kita bakar arang kan. Arang tu ialah karbon, bahan kimia. Jadi kalau asap tu kena pada makanan ni sebenarnya tak elok. Tak bolehlah makan banyak-banyak. Okay. Kalau macam sate tu penyalaian ke sate? Sate bukan penyalaian tau. Sate dikira bakar. Dia bakar, dia bukan penyalaian. Sate ni masuk dalam masak ni juga, pendidihan ni. Okey. Sebab kita bakar dia. Okey, penyalaian ni pakai asap saja. Kita masak guna asap. Okey. Yang ini boleh membantutkan. Maksudnya membantutkan pertumbuhan mikroisma. Bukannya mikroisma tak boleh nak membiak. Boleh, tapi lambat. Okay. Contoh dia daging salai ni kalau awak beli dekat Negeri Sembilan, tak bubur dalam peti ais kan. Lepas tu daripada Negeri Sembilan nak bawa balik ke Kedah, tahan lama. Okay, walaupun tak bubur dalam peti ais. Itulah dia punya maksud dia. Tahan lama sikit. Okay, yang ni pengetenan Yang ni ialah pengawetan secara pengetenan. Ni pengetenan. Pengetenan ni pun menggunakan suhu yang tinggi juga. Proses pendidihan sebab apa? Masa buat pengetenan, kita perlu masak makanan tu. Pendidihan makanan untuk bunuh mikroorganisma. Jadi bila pendidihan maksud dia pada suhu yang dia punya faktor dia ialah suhu yang tinggi lah. Okey, faktor dia suhu yang tinggi menyebabkan mikroorganisma tidak boleh bertindak. Kemudian makanan disejukkan, dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Suhu yang tinggi dan udara dia punya faktor. Suhu yang tinggi dan tiada udara. Tiada udara. Kedap udara ni maksud dia bekas yang tidak ada udara. Kedap udara ni maksudnya bekas yang tidak ada udara. Tin tu. Dia bagi ni. Okay, so dah habislah semua kaedah yang awak perlu tahu. Okay. Cikgu nak terangkan sikit pasal ni. Pasal pembungkusan vacuum ni. Ada satu jenis lagi yang tak tahulah cikgu dah bagi tahu kat awak ke belum. Ada satu jenis lagi pembungkusan vacuum. Macam keropok-keropok. Macam cheezles, twisty, semua tu. Yang itu pun pembungkusan vacuum. Tapi awak nampak dia punya plastik kembung kan? Awak nampak plastik dia kembung kan? Betul tak? Nampak plastik dia kembung? Ya. Sebenarnya dalam tu bukan udara tau. Jangan silap. Dalam tu adalah gas nitrogen.
Dia keluarkan udara, kemudian dia gantikan dengan gas nitrogen. Supaya plastik tu plastik tu kembung. Okey? Tapi udara tak ada. Udara yang biasa-biasa ni tak ada, dia keluarkan. Yang itu pun dikira pembungkusan vacuum juga. Cuma dia keluarkan udara dan dia ganti dengan gas nitrogen. Gas nitrogen tu mikroisma tak boleh hidup pun sebab mikroisma bukan nak guna gas nitrogen untuk bernafas. Mikroisma guna gas oksigen untuk bernafas macam manusia. Okay, so dah habis dah tajuk ni. So yang inilah projek yang awak perlu buat. Cikgu nak awak tak semestinya nanas, cikgu nak awak pilih sendiri. Okey, kita tengok balik kepentingan teknologi makanan. Okey, kepentingan teknologi makanan. Okey, kepentingan teknologi pengawetan makanan. Kenapa penting? Okey, yang pertama supaya bekalan makanan dalam tin supaya makanan yang telah diikan boleh mengatasi masalah bekalan makanan. Contoh dia masa PKP ni lah. Kan macam orang-orang yang dapat bantuan makanan tu takkan nak bagi makanan yang mentah kan. Jadi kalau ada sardin dalam tin, bolehlah kita bagi dia. Sebab makanan tu kalau kita simpan pun boleh tahan berhari-hari. Okey, contoh dia masa banjir. Okey. Disebabkan itulah perlu kepentingan teknologi pengawetan makanan ni. Contoh dia penting lah untuk mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya banjir, tanah runtuh ke apa ke. Okey, kemudian apa lagi dia punya kepentingan? Sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sebuah negara boleh dinikmati oleh negara lain. Contohnya buah apple. Okay, buah apple daripada dekat Malaysia ni mana ada pokok apple. Okay, buah apple datangnya daripada Australia. Okay, jadi kita pun bolehlah makan buah apple tu sebab kita dah lilinkan. Ada pelilinan jadi buah apple tu tahan lama untuk sampai ke Malaysia. Kita ada buah apple Amerika ke kan, kita boleh makan. Kemudian teknologi pengawetan makanan memudahkan makanan disimpan. Makanan untuk disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Okey, contoh dia macam awak nak pergi travel, awak nak beli makanan dalam kotak dekat sini. Bolehlah kan, macam nak beli rempah Brahim tu kan. Okey, semua boleh disimpan. Okey, kemudian jam. Okey, buah-buahan bermusim. Contoh dia rambutan. Rambutan ni dia kena ada musim dia kan. Jadi awak nak buat jam rambutan. Boleh lah. Jadi bila-bila masa pun boleh makan rambutan tu. Tapi dalam bentuk jam. Itulah maksud dia. Okey, durian, jam rambutan, jam macam-macam lah. Okey, makanan yang diawet dapat disimpan dan ditahan lebih lama. Okey, itulah dia punya kepentingan. So dah habislah awak punya topik pengawetan ni. So sekarang apa yang awak perlu buat ialah cikgu nak awak pilih salah satu tajuk untuk kaedah ni. Awak nak ambil pemanisinan ke, pengetinan dan pembotolan ke. Kalau buat jam tu, masuk yang ini pengetinan dan pembotolan. Sebab mula-mula awak didihkan makanan, maksudnya awak masak dulu nenas tu, awak masak dulu nenas, kemudian awak masukkan dalam botol. Ni contoh dia kan. Awak masak, ni pendidihan. Lepas tu masukkan dalam botol, pembotolan. Jadi masuk dalam kaedah pembotolan kalau buat jam. Jadi cikgu nak awak ni lah. Awak ambil gambar, lepas tu buatlah video. Kalau tak reti buat video pun, rakam je lah video macam biasa. Nanti cikgu akan hantar dekat grup WhatsApp contoh-contoh
video yang awak boleh buat. Okay. Cikgu akan bagi tutorial macam mana nak guna aplikasi video yang ada dalam apa ni, dalam handphone. Awak boleh install. Paling senang sekali awak guna Quick. Aplikasi Quick. Tak apa, nanti cikgu bagi tahu. Okey. Jadi cikgu nak awak pilih satu jenis kaedah pengawitan. Lepas tu buat video. Okey, buatlah cakap-cakap sikit. Sebabnya video awak tu cikgu nak hantar pergi masuk pertandingan. Okey. Masuk pertandingan untuk dapat sijil. Tak menang pun tak apa, janji dapat sijil. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Cikgu nak semua orang buat. Boleh. 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 Sebab cikgu Boleh. nak hantar awak punya ni. Jadi untuk kelas hari Rabu ni tak ada. Cikgu suruh awak settlekan projek ni. Okey, projek penguentan makanan ni. Sampai minggu depan. Okey? Cikgu bagi masa lah ni 2 minggu lah kan untuk buat. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh, nanti cikgu bagi contoh contoh video-video yang kakak dengan abang awak dah buat tahun lepas. Okey? So cikgu rasa dah tak ada apa, sampai sini je kelas kita. Sekarang ni ada siapa-siapa nak tanya apa-apa tak? Okey, ada siapa-siapa nak tanya? Tak. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada. Tak ada. So dekat awak ada buku kan? Buku latihan yang macam ni. Kan? Buku latihan yang macam ni kan? Ada. Apa? Kan? Ada. Awak buat sampai tajuk pengawetan makanan. Boleh? Baik. Ya. Okey. Tapi projek tu kena buat lah. Projek tu buat ambil video cantik. Okey. Kalau siapa nak buat green screen, boleh je buat green screen tapi kena cari kain warna hijau dekat Nagoya. Okey. RM3 semeter. Awak beli 2 meter cukup lah. Kalau siapa nak buat green screen lah. Okey. Cikgu akan bimbing awak lah macam mana nak buat. Okey. Tu saja untuk hari ini. Okey. So apa-apa nanti cikgu akan masukkan dekat dalam Padlet dan WhatsApp. Nanti awak tengok Dan jangan lupa isi kehadiran. Fahri selalu tak isi kehadiran. Fahri. Siapa lagi tak isi? Ikram pun jarang isi Ikram isi tak? Isi. Isi. Jangan tak isi tau. Isi. Okey, tolong isi Siapa yang asyik tak isi kehadiran tu. Okey, itu saja. So sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas.